Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita pada hari ini sekali lagi di dalam rancangan React, rungkaikan ekspresi aspirasi citra terkini untuk kita merungkaikan, mengekspresikan dan mencari aspirasi di dalam citra yang terkini. Dan sudah semestinya kita akan membincangkan, merungkaikan, mengekspresikan dan mencari aspirasi dalam citra-citra terkini di dalam topik-topik yang terkini. Dan untuk kali ini kita akan membincangkan tentang vaksinasi. Sudah semestinya untuk berbincang itu tak akan berbincang dengan diri sendiri, dan kita ada seorang ahli panel kita, iaitu saudara Hasbul Hadi yang merupakan seorang pegawai farmasi. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lama tak jumpa. Ya, itulah last kali kita jumpa Sebelum puasa. Sebelum puasa. Lama betul kan? Tak jumpa. Saya selalu nampak bro Hadi dekat Facebook dan sebagainya, dekat pusat-pusat vaksinasi. Ya, betul. Begitu aktif sekali. Saya sendiri berbangga melihat perjuangan-perjuangan para frontliner ini untuk menyampaikan perkara yang begitu manfaat kepada masyarakat. Saya ucapkan terima kasih dan tahniah. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Okey, di sini kita akan membincangkan tentang isu kita pada hari ini, iaitu mari ambil vaksin #kasihjadi. Dan saya akan ada beberapa soalan. Dan persoalan saya pertama adalah sebagai penjelasan kepada masyarakat di luar sana. Mungkin ada yang keliru atau mungkin ada yang terlebih baca yang menyebabkan terlebih keliru, ataupun ada yang mencari mendapat informasi dari kawan ke kawan macam mana ni sebenarnya apa itu vaksin dan apa itu vaksin, ada kedai ubat dan sebagainya, dan macam mana, apakah itu vaksin sebenarnya. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang menyaksikan video ini. Ya, waalaikumsalam. Okey, baiklah. Vaksin. Vaksin ni di zaman sekarang dia bukan perkara yang pelik lagi lah. Saya rasa hampir kesemua, khususnya rakyat Malaysia, pernah mendengar vaksin lah. Sebab sekarang ni pun kita di zaman vaksinasi lah. Betul. Okey, baiklah. Apa itu vaksin? Vaksin ni sebenarnya salah satu ubat ataupun kita panggil biological punya komponen lah. Yang dihasilkan oleh kesihatan atau penyelidik daripada macam yang kita tahulah, kita ada beberapa brand ataupun beberapa pengeluar vaksin yang mengeluarkan vaksin ni. Jadi vaksin ni sebenarnya dia punya kandungan adalah antigen. Okey. Jadi antigen ni fungsi dia adalah untuk merangsang antibody di dalam badan penerima antigen tu. Merangsang antibody. Maksudnya dia masukkan sesuatu, iaitu antigen ke dalam badan kita, dan badan kita bertindak balas terhadap antigen itu untuk bersedia menghadapi virus yang bakal datang. Virus yang betul. Virus yang sebenarnya. Sebab apa? Sebab antigen yang kita guna ni adalah antigen daripada virus ataupun bakteria yang telah dilemahkan ataupun bakteria dan virus yang telah mati. Jadi bakteria dan virus yang kita guna ni, walaupun dia masuk ke dalam badan, dia tidak akan membahayakan seseorang itu. Faham. Begitu. Macam sekarang ni kan, kita ada, macam kita tahulah, kita ada banyak jenis vaksin sebenarnya. Sejak baby lagi, sejak kecil bayi lagi, kita dikenakan vaksin. Faham. Begitu. So dalam konteks untuk menghadapi sesuatu penyakit yang berjangkit ini sebenarnya, kita boleh katakan sebagai friendly match lah. Ya, friendly match. Sebelum dia jumpa dia punya lawan tu, dia friendly match dulu dengan vaksin ini. Ya, betul. Menarik. Saya sangat suka benda tu. Satu informasi yang cukup baik daripada saudara Hasbul Hadi ya. Okey, yang seterusnya, bila kita buka Facebook, kita buka Instagram, buka YouTube, buka Twitter dan sebagainya, wujudnya satu kelompok yang bukan sahaja takut vaksin, tetapi tidak menyukai vaksin dan membawa orang-orang lain supaya tidak mengambil vaksin, iaitu anti vaksin. Jadi macam mana kita untuk menerangkan kepada orang di luar sana, sahabat-sahabat kita di luar sana, supaya jangan takut ambil vaksin, dan mengapa mereka tidak perlu takut untuk mengambil vaksin? Okey, baiklah. Ya. Saya setujulah dengan apa yang kita punya Tuan Nurjaidi Uli cakap lah. Sekarang ni di zaman vaksinasi, macam kerajaan pun telah berusaha untuk memberi vaksin untuk mencapai imuniti kelompok lah. Itu target kita yang sebenar. Yang menjadi kekangan kepada
tim kesihatan untuk menjalankan vaksinasi dengan lancar adalah yang pertamanya anti-vaksin lah. Betul. Baiklah. Jadi anti-vaksin ni diorang menggunakan kelemahan-kelemahan vaksin untuk mempengaruhi orang awam supaya tidak mengambil vaksin. Betul. Sebenarnya diorang tidak tahu kepentingan vaksin itu adalah sangat penting untuk kita mencapai imuniti kelompok dan yang paling penting kita mau mencegah jangkitan. Betul. Okey, seperti yang kita tahulah. Kenapa kita tak perlu takut dengan vaksin ni kan? Yang pertama kan, vaksin, kalau vaksin ini bahayalah kan, kita fikir secara logik kan. Tidak mungkin kerajaan akan menghabiskan berjuta-juta ringgit untuk bagi vaksin kepada orang awam. Betul. Kan? Lepas tu vaksin ni, kita nak guna vaksin ni kan, dia perlukan beberapa tapisan lah. Bukan senang-senang kita mau bagi vaksin kepada orang. Okey, yang pertama vaksin ni kalau kita nak guna di Malaysia lah khususnya kan, dia mesti mendapat kelulusan dulu. Ya. Bukan senang-senang kita boleh bagi vaksin begitu saja. Betul. Mendapat kelulusan daripada pihak. Okey, yang pertama pihak yang meluluskan biasanya pihak meluluskan vaksin ataupun ubatan lah adalah kita panggil MPRA lah ataupun nama panjang dia National Pharmacy Regulatory Agency. Okey, maksudnya agensi ini dia orang yang akan meluluskan sesuatu ubat ataupun vaksin itu boleh digunakan ataupun tidak. Begitu. Betul. Saya tertarik dengan perkara ini bila saudara Hadi sebutkan tadi tentang imuniti kelompok. Okey. Jadi mungkin ada rakan-rakan kita yang masih lagi tak tahu apa itu imuniti kelompok dan betapa pentingnya imuniti kelompok tersebut. Boleh bagi sedikit penerangan tentang imuniti kelompok ini? Okey, baiklah. Imuniti kelompok ni adalah bila majoriti lah. Maksudnya sebahagian besar daripada rakyat Malaysia yang telah mendapat vaksinasi lah. Yang maksudnya yang mendapat imuniti. Jadi bila ada sebahagian besar yang mendapat imuniti, jadi potensi untuk virus memberi jangkitan atau menyebabkan wabak adalah rendah. Sebagai contoh saya bagi, macam kita sebelum ni kita pernah dapat banyak jenis wabak lah di Malaysia, di dunia kan. Dunia, contohnya kita pernah ada wabak H1N1, HFMD, kita ada wabak denggi ke, influenza semua tu kan. Dan yang paling penting kita pernah dapat wabak polio. Jadi di Malaysia ni pernah ada outbreak polio yang menyebabkan banyak kematian jugalah sebenarnya. Bukan kematian lah, kecacatan kepada baby lah. Jadi di sini kita boleh tengok terbuktinya vaksin tu berkesan lah dengan sekarang ni di Malaysia telah mendapat WHO, World Health Organization kan, dia beri Malaysia satu bahawa kita free dari polio. So program vaksinasi ni berkesan lah, kat situ kita boleh tengok. Betul. Jadi itulah pentingnya untuk kita dapatkan imuniti kelompok kalau boleh secepat yang mungkin lah. Betul. Saya sendiri saya amat bersetuju dengan perkara ini. Sebab bukan apa, kita sebenarnya, saya sendiri sebagai orang awam, saya kesian sebenarnya dengan frontliner. Sebab selagi imuniti kelompok ni tak tercapai, selagi itu maka perlu mereka terpaksa betul-betul rumus. Ada yang tak dapat balik rumah dan sebagainya, balik pun sekejap-sekejap, dan ada yang takut sebenarnya untuk balik rumah sebab mereka adalah frontliner. Jadi sebagai menyambung tadi kata-kata daripada Tuan Hadi tadi, kita sokonglah pihak kerajaan untuk kita mencapai imuniti kelompok tersebut kan? Ya, betul. Dan pihak kementerian sebenarnya telah, saya lihatlah ini pemerhatian sebagai pemerhati luar, membuat banyak inisiatif untuk PIK ini, ya, dalam program imunisasi kebangsaan ini kan, termasuklah Movac, iaitu mobility vaksin ini. Jadi boleh terangkan apakah itu Movac kepada masyarakat di luar sana? Okey, baiklah. Okey, sebenarnya Movac ini adalah satu term baru lah dalam vaksinasi. Sebab saya rasa Movac ini baru cipta baru-baru saja dalam sebulan lebih saja. Kalau tak silap saya Movac, sebelum tu saya cakaplah, Movac ini nama penuh dia adalah Mobilisasi Vaksin Community. Tapi nama singkatan dia lah Movac lah. Okey, jadi bila kita sebut belakang ada community kan, community. Jadi kita nak sampaikan kepada community lah. Jadi
sebenarnya program Movek ni adalah inisiatif daripada Kementerian Perpaduan dan juga Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Okey, tak silap saya program ni telah dilancarkan pada 19 Jun lalu lah. So lebih kurang sebulan lebih lah. Okey, jadi apa tujuan? Kenapa Movek ni dilancarkan? Okey, sebenarnya seperti kita tahu lah, terutamanya di Sabah dan Sarawak lah. Kita ada orang yang tinggal di luar bandar, di pinggir bandar. Jadi mereka-mereka ini yang tinggal jauh ni, diorang ada kekangan, diorang mau vaksin, tapi diorang ada kekangan untuk daftar dan datang. Kekangan untuk pergi. Faham. Dan kita tahu kan, tempat-tempat begini tak semua tempat ada internet. Betul. Jadi tujuan Movek ditubuhkan yang pertama adalah untuk kita tingkatkan pendaftaran vaksin, terutamanya dalam kalangan orang awam yang tinggal di luar bandar dan juga di pinggir bandar lah. Gitu. Yang kedua, tadi kita nak tingkatkan pendaftaran kan. Yang kedua, kita nak tingkatkan jumlah suntikan lah. So bila meningkatnya jumlah suntikan, kita dapat mempercepatkan lagi kita punya imuniti kelompok. Betul. Begitu. Jadi contohnya saya bagi di Kota Belud ini sendiri kan. Macam dulu awal-awal sebelum Movek, kita sehari lebih kurang 500 ke 600 dos sahaja sehari. Jadi sekarang ni kita boleh mencapai 1000 lebih sehari. Wah. Jadi ini adalah satu pencapaian yang menarik lah bagi saya. Ya. Macam sekarang 3 kali ganda. 3 kali ganda daripada sebelum Movek. Sebab kita pergi ke kampung-kampung lah. Sebab kita tahu orang awam nak datang ke pekan, kalau kita buat di kawasan pekan atau bandar kan, jam agak lagi. susah lah dengan jam. Masalah parking lagi kan. Kalau orang tua lagi, begitulah. Lagi kurang risiko lagi lah kalau dia semakin. Jadi pada pandangan saya, inisiatif daripada kerajaan Kementerian Perpaduan dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ini adalah sangat baguslah, supaya meningkatkan dan membantu dalam program PIKS jugalah, program-program imunisasi juga. Begitu. Betul. Saya sebenarnya sangat-sangat bersetuju dengan apa yang Tuan Hadi katakan tadi. Movek ini sebenarnya satu inisiatif yang sangat-sangat membantu, sebab sesuatu yang dimobilisasikan ataupun digerakkan, maafkan saya. Dia digerakkan dibandingkan orang yang perlu bergerak ke pusat vaksinasi. Kita memperbanyakkan pusat vaksinasi itu untuk mereka lebih dekat, untuk pusat vaksinasi itu lebih dekat kepada masyarakat. Satu lagi saya mau tambahkan untuk Movek ini juga kan. Sebenarnya Movek ini ada dua lah sebenarnya. Walaupun term dia mobilisasi, kita ada dua. Iaitu satu tim bergerak, kita panggil tim mobile lah. Yang kedua kita panggil tim outreach. Seperti yang kita tahu lah, macam di mana-mana kan kita ada PPV, iaitu pusat pemberian vaksin yang tetap. Contohnya kalau di Kota Belud ni di Dewan Tun Said lah. Dan kalau yang bergerak ni, macam kita pergi ke sesuatu kampung, kita buka PPV di sana. Ini yang kita panggil yang outreach lah. Satu lagi yang mobilisasi ni, kita bergerak daripada kampung ke kampung ke kampung. Macam di setakat ni yang bergerak di Kota Belud belum ada lagi. Mungkin akan ada dalam 2 minggu, seminggu dua lagi kan. Tapi di Semenanjung diorang ada buat bas. Ada ceritakan. Itu satu yang menarik. Yang bukan renovate lah. Diorang ubah suai bas untuk jadikan pusat tempat vaksinasi. Ya, betul. Itu sesuatu yang menarik dan kita berharap perkara ini diwujudkan dengan segeralah di kawasan seumpamanya di Sabah ya. Ya, betul. Kita berharap seperti itu. Okey, kita akan jumpa sebentar sahaja lagi selepas daripada iklan ini. Okey. YBE Group menyajikan kepada anda pelbagai prospek perniagaan seperti fragrance, courier services, butik, surprise delivery dan pelbagai lagi di YBE Group bersama gagahi pencanaan ekonomi moving forward di YBE Group.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekali lagi kita berjumpa dan bertemu lagi setelah commercial break tadi. Jadi kita akan menyambungkan perbincangan kita ya. Okey. Begitu berilmiah dan bermanfaat lagi saya rasa pertemuan kita pada hari ini. Sebab saya pun ada benda yang saya memang tak tahu sebenarnya. So inilah gunanya perbincangan seperti ini, dia menyebabkan minda-minda kita lebih aktif sebenarnya. Ya, itulah yang kita mahukan Ya. kan. Sebab musim sekarang ni kita memang kena juga menggerakkan fizikal dan minda kita kan. Ya, betul. Jadi kita akan sambung ya ke persoalan yang seterusnya. Baiklah, sepanjang PICK ini sebagai frontliner yang mendepani perkara ini dalam konteks vaksinasi ini, apakah pandangan anda tentang penerimaan masyarakat terhadap program ini? Okey. Benda yang pertama sebenarnya program PIK lah. PICK ni adalah program baru sebab dia nama panjang dia Program Imunisasi COVID Kebangsaan lah. Oh, Tapi okey. program PIK, Program Imunisasi Kebangsaan adalah bukan program yang baru. Okey, sebenarnya program kalau PIK ni Dah lama itulah dah. dilancarkan pada 1950 lagi. Oh, 1950. Ya. Oh. Sebab itulah vaksin-vaksin yang kita beri macam saya kata tadi waktu baby kan, waktu bayi. Program tu dia adalah di bawah program PIK lah. Macam kita bagi vaksin hepatitis, kita ada bagi vaksin MMR. Sebab sebelum ni pun kita ada banyak wabak lah yang kita terima di Malaysia ni kan. Bukan di Malaysia saja, di luar seluruh negara dunia. pun. Betul. Jadi untuk PICK, program PICS ni kan, setakat ni alhamdulillah lah, memang penerimaan dia semakin bertambah. Macam tertambah lagi, terutamanya bila adanya dengan Movax sekali lah. Jadi dulu kekangan kepada line internet. Okey, kurang susah, tiada handphone. Orang-orang macam elderly kan, yang berumur 60 tahun ke atas. Ya, betul. Handphone mau daftar. Sebab sekarang ni kita mau daftar melalui MySejahtera. MySejahtera. Dan menulis juga melalui website lah sebenarnya. Tapi apa kan kita perlukan line internet juga Line lah. internet, betul. Jadi bila kita buat program PICS, orang itu hanya datang ke tempat melalui dan daftarlah. Jadi kami tim kesihatan akan tolong daftar dia orang ke dalam MySejahtera. Jadi penerimaan setakat ni alhamdulillah semakin meningkat. Makin meningkat. Cuma masih ada beberapa segolongan lah yang masih takut. masih lagi tidak mahu, Ya. tidak percaya. Kenapa? Mungkin disebabkan dia orang cakap macam mana vaksin COVID ini boleh dihasilkan dengan begitu cepat. Ini antara soalan-soalan daripada bukan saja anti vaksin lah. Setengahnya yang masih ragu-ragu. Dia bukan tidak mahu, cuma masih ragu-ragu dengan Mencari kebenaran di sebalik vaksin lah. Ada yang pakai alasan mau tengok dulu. Begitu kan. Jadi Betul, saya pun setuju. orang-orang Betul. beginilah yang kita perlu tackle awal-awal. Betul. Dan secepatnya lah. Ada yang takut dengan dia punya kesan sampingan. Betul. Yang terpengaruh dengan anti vaksin pun apa kurangnya jugalah. Ya. Ada yang tunggu kawan. Ada yang tunggu kawan sebenarnya. Ada yang tunggu kawan juga. Saya tunggu lepas si Anu tu, baru saya. Ada juga macam tu. Dan satu lagi masalah dia terpengaruh dengan mesej-mesej di media sosial. Betul. Terutamanya WhatsApp, WhatsApp. Telegram, tak apa salah, Facebook berkenaan dengan cerita-cerita yang dia punya sumber tu boleh kita was-was lah. Was-was, sumber betul. dia tu tidak sahih. Begitu masalah dia. Saya melihat perkara ini sebenarnya dua hala lah. Penerimaan dari segi masyarakat itu dan perkhidmatan yang diberikan oleh pihak yang terbabit seperti Kementerian Kesihatan dan kementerian yang terlibat. Dan saya sekali lagi, saya sebenarnya sangat-sangat berterima kasih dengan diwujudkan inisiatif-inisiatif yang seumpama ini. Dan untuk masyarakat di luar sana, ingatlah untuk kita sama-sama menjayakan perkara ini, okey? Dan ini sebenarnya sudah dipersoalkan ya daripada mula-mula lagi COVID-19 ataupun COVID-19 ni datang sampai ke Malaysia ataupun even sebelum sampai ke Malaysia. Wujudnya pelbagai istilah endemik, epidemik dan pandemik. Jadi apakah yang perlu masyarakat tahu tentang istilah-istilah ini agar tidaklah kita terlalu mempersoalkan kenapa perlu ada SJR dan sebagainya. Jadi boleh terangkan tentang istilah-istilah ini. Okey, baiklah. Sebenarnya sekiranya orang tu bekerja dalam sektor kesihatan awam, istilah-istilah begini adalah bukan sesuatu yang asing lah bagi orang. Ya, betul. Jadi kita biasa dengarlah perkataan pandemik, endemik, epidemik. Tapi apakah maksud istilah-istilah ini? Dan apakah perbezaan
istilah-istilah ketiga-tiga istilah ini. Ya. Okey, baik, saya bagi tahu satu-satu. Okey, yang pertama endemik. Ya. Okey, sebenarnya maksud demik ni bukan dengan wabak lah sebenarnya. Tapi ni masuk dalam lah. So bila dalam, dia berlaku dalam community. Atau dia boleh jadi juga dalam negara lah. Tapi bila endemik ni, dia berlaku dalam sesuatu community. Dan wabak ni sentiasa ada. Itu contoh saya bagi, contoh denggi kan. Okey, denggi ni adalah satu endemik lah. Kenapa? Sebab dia sentiasa ada. Dan kita belum ada vaksin pun lagi untuk denggi lah. Dan dia sentiasa ada. Itu untuk endemik. Kalau epidemik adalah bila endemik ni jadi outbreak. Faham. Contohnya biasanya denggi, saya bagi contoh denggi tadi kan. Contoh denggi ni sebulan ada 10 kes contoh kan. Tiba-tiba dia outbreak jadi 20 kes. So secara automatik dia akan jadi epidemik lah. Tapi masih lagi dalam satu kawasan community ataupun tempat yang sama. Cuma faham. kes dia lebih. Itu epidemik. Dan yang paling yang kita selalu ingat adalah pandemik. Okey, pandemik adalah macam COVID sekarang lah. Ya. Maksudnya dia epidemik dan melibatkan negara, benua dan dunia lah. Itu pandemik. Okey. Boleh faham tak maksud perbezaan dekat situ? Jadi maksudnya kalau pandemik maksudnya paling teruk sudahlah. Paling teruk lah. Dan dia tidak terkawal, dia merebak ke seluruh dunia lah. Itu maksud pandemik. Itulah pentingnya immunity kelompok kan. Ya, itulah sebabnya untuk pentingnya kita menurunkan semula pandemik itu. Ya, itu kurangkan betul. pandemik. Kalau boleh kita nak tackle seluruhnya macam mana kita tackle wabak sebelum ni. Yang sebelum ni. Akhirnya dia hanya menjadi endemik sahaja sekarang. Ya, betul. Okey. Bila kita tengok di laman-laman sosial dan juga di laman-laman berita sebenarnya, kita agak risau tentang mutasi-mutasi bagi khususnya COVID-19 ini, mutasi yang mewujudkan varian-varian baru. Jadi untuk kita menghadapi perkara ini sebenarnya menghadapi dengan mengelak, ya. Jadi apakah sebenarnya yang perlu masyarakat lakukan di luar sana, termasuk diri sendirilah, untuk mengurangkan risiko perkara ini berlaku? Okey. Jangkitan ini. Okey, baiklah. Macam tadi saya cakap, sekarang ni COVID-19 ni adalah satu pandemik lah. Ya. Okey. Dan satu lagi saya lupa tambah tadi, pandemik ni biasanya berlaku bila ada virus yang baru. Kita panggil novel lah, novel virus. Biasa berlaku pandemik. Kenapa? Sebab biasanya kalau virus-virus yang lama, kita biasa sudah capai, kita sudah boleh tackle lah sedikit demi sedikit. Tapi kalau virus yang baru, dia boleh menyebabkan pandemik lah jika tidak dikawal dengan cepat. Jadi, apa yang kita perlu buat sebagai orang awam kan? Apa yang kita perlu buat untuk sebagai kita punya tanggungjawab lah untuk mengelakkan berlakunya penyebaran virus-virus atau bakteria kan? Seperti yang Majlis Keselamatan Negara kita gariskan lah, kita ada SOP lah. Okay, Standard Operating Procedure. Sebenarnya SOP ni bukan perkataan yang baru juga, bukan term yang baru. Betul. Okay, ada setengah orang baru je dengar. Sebenarnya kita pergi mana-mana pun kita ada SOP. Ya, betul. Kita masuk kedai ada SOP. Kita pergi masuk hospital ada SOP. Betul. So SOP ni lebih kepada kita punya syarat-syarat lah. Okay, ataupun kita punya kalau nak masuk tempat tu apa kau kena buat. Okay, jadi sekarang kita nak elakkan penularan virus. Sebab kita tahu virus ni boleh menyebabkan kematian juga kalau teruk. Betul, kan? betul. Jadi pertama kita kena ikutlah garis panduan ataupun SOP yang telah ditetapkan oleh MKN lah. Okay, contohnya pakai mask sentiasa, jarakkan 1 meter. Sebenarnya orang tidak faham. Dia ingat jarakkan 1 meter ni benda yang kecil lah. Sebenarnya jarakkan 1 meter je ada benda yang besar. Kenapa 1 ya, meter? Betul, kenapa betul. bukan 5 cm? Kenapa bukan 10 cm? Kenapa bukan 50 meter? Kenapa bukan 100 meter? Kan? Betul. Sebagai contoh, sekarang jarak kami lebih kurang 1 meter lah saya rasa. Jadi, penyebaran virus-virus COVID lah terutamanya kan, berlaku melalui udara. Udara. Okey. Contohnya sekarang contoh saya positif. Contoh saya palis. Palis lah kan. Saya bagi contoh. Okey. Sekarang saya bersin. Sebab penyebaran dia boleh berlaku melalui cecair lah. Ya, betul. So, bila kita bersin, virus tu akan keluar lah.
melalui hidung ke mulut seseorang. Jadi bila dia keluar, bila jarak 1 meter ni, dia punya peratus untuk sampai adalah rendah. Betul. Okay, itu yang pertama. Jarak 1 meter. Yang kedua pakai mask. Sudahlah jarak, lepas tu pakai mask Pakai lagi. mask lagi. Jadi dua benda sudah kita elak kat situ. Double layer lah Double ibaratnya. layer, ya. Sekarang ada lagi yang cakap pakai double mask. Triple lagi kita punya ni. Jadi nasihat saya kepada orang awam kan. Kita tahulah macam virus COVID sekarang banyak varian barulah. Jadi bila adanya varian baru, dia terpaksa buat kajian ataupun kajian yang baru lagi. Kajian baru untuk tackle varian baru lah. Betul. Setiap varian baru lain dia punya mechanism of action. Macam mana dia bertindak. Betul. Kemungkinan varian baru ni lebih cepat bertindak, lebih cepat merebak. Itu menjadi masalah. Jadi pentingnya walaupun kita sudah divaksinasi pun tetap juga perlu memakai ataupun mengikut SOP lah. SOP ditetapkan. Sebab selagi kita belum mencapai imuniti kelompok, kita masih belum selamat lah. Kita masih belum menang sebenarnya. Kita masih belum menang. Ya. Saya setuju tu. Kita masih belum menang. Itulah saya melihat sebenarnya di sini kebertanggungjawab itu adalah satu penghargaan sebenarnya. Ya, betul. Kita perlu bertanggungjawab sebagai penghargaan kepada mereka-mereka yang telah berusaha. Pengkaji-pengkaji, frontliner yang sedang berusaha bertungkus lumus, berhabis-habisan di berhadapan dengan COVID-19 ini, COVID-19 ini, pengkaji-pengkaji di luar sana. Jadi dengan kita menjaga ataupun mengikuti SOP ini, kita akan lebih memudahkan mereka. Jadi sekiranya ada sesuatu yang varian baru datang, jika kita tidak ikut di SOP itu, bagaimana mereka berfikir untuk membuat kajian di sebelah sana, sedangkan kita di sini berfoya-foya. Itulah masalah. Berfoya-foya. Jadi saya melihat perkara ini adalah satu kebertanggungjawab kepada masyarakat agar mengimbangi apa yang sedang diusahakan di luar sana. Saya melihat seperti itu. Betul. Jadi yang terakhir sekali, apakah harapan Tuan Hadi kepada masyarakat dalam menepani pandemik dan persepsi terhadap pandemik itu sendiri dan juga vaksin ini sendiri? Apakah harapan Tuan Hadi? Okey, baiklah, harapan saya cakap ni, saya sebagai seorang staf Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Kami sangat berharap agar orang awam terutamanya daftarlah vaksin. Betul. Dan sekiranya ada saudara mara yang ragu-ragu atau menjadi anti vaksin, ajaklah mereka. Jumpalah kami Kementerian Kesihatan untuk mendapat info yang sahih berkenaan dengan keberkesanan dan keselamatan vaksin itu sendiri. Kenapa? Di setiap pusat pemberian vaksin yang kami buat, kami ada medical team yang standby. Sekiranya berlaku apa-apa perkara yang tidak diingin dah. Sebab kenapa? Setiap orang dicipta, dia punya biological punya action adalah berbeza. Tindakan kepada sesuatu itu adalah berbeza. Kemungkinan saya terima vaksin contohnya kan. Tidak apa-apa berlaku. Mungkin ada sakit-sakit di bahagian injection sahaja. Setengah orang mungkin dia ada timbul ruam yang teruk sikit lah. Ada setengah orang dia jadi sesak nafas. Itu tahap yang teruk sudah. Tapi perkara ini sangat jarang berlaku. Sangat kurang. Mungkin berapa persen sahaja kan. Walau bagaimanapun, kami macam cakap tadi, ada orang doktor yang standby dan emergency punya kit lah. Apa-apa yang diperlukan sekiranya berlaku untuk kecemasan. Kita ada benda yang standby. Jadi jangan takut, jangan risau. Betul. Daftarlah vaksin. Jangan takut terima vaksin. Kita ambil dulu vaksin. Apa-apa berlaku lepas tu, baru kita fikir. Sebab apa yang penting kita nak capai imuniti kelompok tu. Macam kata tadi. Balik-balik saya ulang imuniti kelompok ni. Saya setuju sebenarnya. Saya setuju. Sebab saya sebagai staf kesihatan, saya sangat mau imuniti kelompok ni. Sebab apa? Kita tahulah sekarang ni kita sudah setahun lebih. Bukan perkara yang baru lagi. Sudah setahun lebih kita sudah ber-PKP. Macam siap orang buat lagu lagi. PKP kan. Tapi sampai bila kita nak PKP? Sampai bila? Saya rasa selagi kita tak capai imuniti kelompok, kita akan masih menggunakan perkara yang samalah. Seperti kita tahu sekarang kes pun makin meningkat. Saya tengok daripada 1,000, 2,000, sekarang dah mencapai 20,000. Kita tengok macam mana negara-negara lain. Diorang sudah mencapai berapa persen sudah vaksinasi. Betul. Sekarang ni kalau saya tengok di Malaysia, pendaftaran kita sudah mencapai 21 juta sebenarnya pencapaian.
untuk orang yang mendaftar untuk dapatkan vaksin. Tapi di Sabah kita lebih kurang sekarang ni 1.2 juta pendaftaran. 1.2 1.3 juta begitulah. Jadi itu belum sampai 50% daripada populasi di Sabah sebenarnya. Masih rendah ya sebenarnya. Ya, jadi saya haraplah sama-sama untuk menjayakan usaha kerajaan lah untuk Betul. sebab kerajaan habiskan berjuta-juta untuk beli vaksin daripada company-company luar, China, US untuk menolong rakyat di Malaysia lah untuk dapatkan betul. vaksin. Kita dapat dengan percuma ya. Vaksin ini diberi secara percuma. Tidak perlu bayar. Anda cuma perlu datang, terima vaksin, balik. Dan kami akan monitor. Sekiranya berlaku apa-apa, kami akan pantau sekiranya berlaku apa-apa. Okey? Jadi jangan takut, jangan risau. Sekiranya contohnya kalau Encik Nurjadi sendiri contohnya kan. Ada mak, ada ayah yang tidak pandai guna handphone, tidak pandai guna internet. Sebenarnya di MySejahtera tu kita boleh tolong daftarkan untuk kita punya siapa-siapa yang tidak pandai guna Betul. handphone lah. Bagus. Di bahagian dependent tu kita boleh daftar. Sebanyak mana dependent kita mau daftar di sana. Jadi itulah pentingnya orang awam tahu cara-cara nak daftar, kenapa pentingnya untuk dapatkan vaksin ni lah. Okey, itu saja dari saya lah. Saya harap sama-sama kita daftar dan dapatkan vaksin. Saya sebenarnya sangat setuju tadi tentang apa yang Encik Hadi katakan tadi tentang kerajaan sanggup melabur untuk vaksin ini. Kerana betul, kesihatan ini adalah investment ataupun pelaburan yang paling terbaik dilakukan terhadap masyarakat, khususnya rakyat Malaysia dalam konteks kenegaraan kita ini. Jadi kita harus dan mesti menghargai perkara ini. Dan jangan lupa, mari ambil vaksin, mari kasih jadi. Jangan lupa ya, kasih jadi ini barang. Itulah, kesihatan tidak boleh dibeli. Itulah masalah. Sekaya mana pun kita, contoh saya bagi contoh kan. Saya ada bilion ringgit. Tapi sakit. Apa kita nak buat dengan duit tu? Sama jugalah. Betul. Okey. Jadi mari ambil vaksin, mari kasih jadi. Mari kasih jadi, okey? Mari kasih jadi. Baiklah, terima kasih banyak Encik Hadi kerana kesudian Encik Hadi untuk kita bersama-sama memerah otak kita untuk mewujudkan perbincangan yang seilmiah dan se-entertainment ini. Saya sangat terima kasih. Baiklah, para penonton sekalian, jangan lupa react, rungkaikan ekspresi, aspirasi, citra terkini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum dan what's up semua. Mari ambil vaksin. Kasih jadi. Mari ambil vaksin, mari kasih jadi. Tingkatkan imuniti, berjuang bersama dan menang bersama. Terima kasih frontliner, pejuang sejati di semasa bakti. Jiwa berdoa, semangat bersama. Mari ambil vaksin, sayangi keluarga, sayangi rakyat, sayangi diri. #kasih jadi.